Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi. 各位主内亲爱的弟兄姐妹们，平安！ Betapa hati saya bersuka cita menyaksikan antusias Bapak dan Ibu yang datang pada hari ini di rumah Tuhan. 我看到每位弟兄姐妹今天用那么热忱的心来到主的殿来敬拜，我真的是很感动。 Dan saya juga percaya Bapak dan Ibu yang pada saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing 我也相信每一位你在家里参加敬拜的人， boleh sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan. 你也一样能够深深的感受到神的同在。 Karena ibadah yang sejati adalah ketika kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan di dalam ibadah kita. 因为真实的一个崇拜、一个敬拜呢，是我们与神能够有相交点。 Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang pada hari ini akan kita renungkan dari Mazmur pasal yang ke-73. 我们今天要看的经文就是在诗篇的第73篇。 Khotbah ini didasarkan pada Mazmur pasal yang ke-73. 今天我们要思想的经文是在诗篇第73篇为经文的基础。 Akan tetapi saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 17. Kemudian nanti Ibu Widya membacakan ayat 21 sampai dengan 28. 牧师用印尼文读第1节到第3节，然后第17节，然后我会用中文读21节到28节。 Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. 我们看73章的21节到28节，因而我心里发酸，肺腑被刺。我这样愚昧无知，在你面前如畜类一般。然而我常与你同在，你缠着我的右手，你要以你的训言引导我。 以后必接我到荣耀里。除你以外，在天上我还有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰残，但上帝是我的力量，又是我的福分，直到永远。远离你的必要死亡，凡离弃你行邪淫的，你都灭绝了。 但我亲近上帝是与我有益，我以主耶和华为我的避难所，好叫我述说你一切的作为。 Beberapa tahun yang lalu saya berbincang-bincang dengan seorang bapak mengenai relasi dengan anak-anak. 几年前，我有跟一位弟兄谈起，就是说跟孩子的关系如何。 Waktu itu kami ada di luar kota dan saya mengatakan tadi ketika saya berangkat ke luar kota ini anak saya menangis. 我跟他说，我们现在是去外赴。刚才我要离开家庭的时候，我孩子就不让我走，就哭了。 Terus saya juga mengatakan anak saya seringkali susah tidur kalau saya tidak bersama-sama dengannya. 然后我对这位弟兄说，如果我晚上不在家，孩子没有我陪伴的话，就很难入睡。 Ketika anak saya masih kecil, dia akan cepat tidur ketika saya usap-usap punggungnya. 我孩子小的时候，当他们要睡觉，我就戳他们的背的时候，他们一下子就入睡了。 Kemudian bapak itu mengatakan demikian. 然后那个弟兄这样对我说 Bu Su, nikmatilah kebersamaan dengan anakmu ketika mereka masih kecil. 牧师啊，你要好好享受你孩子在幼小的时候，常常要与他同在。 Sebab dengan semakin dewasa, semakin besar, maka relasi keintiman kita dengan anak akan berkurang. 因为孩子渐渐长大以后呢，我们跟他的亲密度会越来越减少。
Mereka akan sibuk dengan urusannya masing-masing. 他们每一个人都有每个人的事情忙乱， Mereka akan sibuk dengan hobinya, dengan teman-temannya, dengan pekerjaan atau studinya. 他们会忙于他们的嗜好，忙于他们的朋友交际圈，或者他们的学业。 Jadi ketika mereka masih bisa intim dengan kita, nikmati. 所以，当他们还要跟我们亲近的时候，要好好的享受。 Saudara-saudara, memang tidak semuanya. Semakin besar anak kita, kemudian keintiman semakin berkurang. 当然，不是每个人的孩子都是一长大以后跟我们的亲近就开始疏远。 Kita pernah mendengar kesaksian pendeta Stefanus Theophilus, bukan? Ketika anaknya sudah gadis, dia tetap intim dengan anaknya. 我们听过那个 Stephanus Theophilus，这个牧师说，虽然他的女儿长大了，可是跟他非常的亲近。 Dan saya pun memiliki seorang sahabat, anaknya sudah dewasa, tetapi dia dekat intim dengan anaknya. 我也是有一个好朋友，虽然他的孩子长大了，跟他的关系也是非常的亲密。 Saudara-saudara, bagaimanakah relasi kita dengan Tuhan? 弟兄姐妹，我们与神的关系又如何呢？ Dulu ketika kita mula-mula jatuh cinta dengan Tuhan, rasanya kita pengen dekat dengan Tuhan. 我们有起初爱上帝的心的时候，我们很渴慕与神非常的亲近，不是吗？ Tetapi dengan berjalannya waktu hidup kita, apakah kita semakin hari semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan? 经过时间的考验，我们与神的亲近是不是还是有那么的亲近呢？ Apakah pada saat ini relasi kita dengan Tuhan sudah menjadi hambar? 我们跟神的关系是不是已经乏味了？ Saudara-saudara, kita bisa belajar dari seorang penulis Mazmur di Mazmur 73 yang bernama Asaf, bagaimana dia berkomitmen untuk dekat dengan Tuhan. 所以这个写诗篇的一个作者就是叫做亚萨，他写出他与神如何的亲近。 Saudara-saudara, Mazmur 73 ini merupakan pergumulan seorang pemimpin rohani yang bernama Asaf itu. 所以我们读的诗篇73篇是一位属灵的领袖，叫做亚萨的，他描述他与神的亲近。 Dia adalah seorang kaum Lewi, berasal dari keluarga para imam. Dia adalah pengatur pujian dan dia pemain musik pada zaman Raja Daud. 在大卫的时代呢，从利未家族里面，他们就选一群是当祭司的人，他们会在圣殿里面唱诗。 Suatu saat dia benar-benar bergumul di hadapan Tuhan. 就是曾经有一次，他就在神的面前起了这个诗，就是他的挣扎。 Saudara-saudara, dia melihat orang-orang yang ada di luar Tuhan atau orang-orang fasik, hidupnya kok selalu berhasil, selalu mujur. 他就看到，他活在神的救恩以外的人，他们是外邦人，可是他们的生活为什么那么享受，那么顺利？ Padahal mereka adalah orang yang tidak jujur, orang yang sombong, orang yang suka kekerasan, orang yang suka membual. 他们是骄傲的人，他们是喜欢暴怒的人，他们真的是不在主里面的人。 Orang yang memiliki karakter yang jelek, orang yang memiliki moral yang tidak baik. 他们的品格很恶劣，他们的道德伦理也是很败坏。 Orang-orang ini suka menyindir, mengata-ngatai dengan jahatnya. 他们很喜欢讽刺人，很喜欢讲人家的不好。 Dengan kata lain, orang ini memiliki mulut yang jahat, mulut yang menyakiti hati orang. 可以说，这人的一张嘴就是处处伤害人的嘴巴。 Dan dia suka melakukan kekerasan, pemerasan, dia melakukan tindakan-tindakan yang jahat. 所以他的行为呢，常常欺压人，常常勒索人，就是一切不义的行动。 Dan dikatakan dia juga adalah orang yang melawan langit, dia adalah orang yang memberontak kepada Tuhan. 他是顶创天地的一个人， Tetapi kenapa hidupnya makmur, selalu mujur? 可是为什么他的生活是那么的享受，是那么的顺利呢？ Mereka kelihatan sehat-sehat, mereka kelihatan gemuk. 看起来他们也是很强壮、很肥美的， Tidak ada kesukaran, kesusahan kelihatannya. 看起来他们的生活没有遭遇到任何的痛苦、任何的苦难。 Dan mereka ini adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang yang dihormati, yang disegani. 而且他们是在一个非常被人家尊敬的一个高位上。
Dikatakan seperti air orang-orang itu datang kepada mereka orang-orang fasik ini. 好像水涌流的，很多人就来到这个恶人的面前， Dan harta benda mereka semakin bertambah, semakin bertambah. 他们的财富不断的增加，不断的发财。 Saudara-saudara, sementara dirinya yang hidup dekat dengan Tuhan, 可是他本身呢，活得跟主非常的亲近， yang hidup di kalangan pelayan-pelayan Tuhan, 就是活在这一群侍奉主的人当中， yang sungguh giat melayani Tuhan, 这一群是非常殷勤侍奉神的一群人， yang adalah seorang pemimpin rohani, 是一个属灵领袖， yang sudah berusaha untuk menjaga hatinya untuk tetap tulus dan bersih, 他们一直保持他们的心是清新的人， yang selalu membasuh tangannya tanda tak bersalah, 他们常常洗手表示他们无辜的人， tetapi hidupnya selalu dalam kesukaran dan penderitaan. 可是偏偏就看到他们就是活在贫穷、活在痛苦当中。 Ayat 14 ia mengatakan, namun sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum setiap pagi. 所以在第14节他就说：“因为我终日遭患难，每早晨受惩治。” Saudara-saudara, hal ini tidak mudah dimengerti oleh pemazmur. 所以诗人就不明白为什么有这样不公平的生活， Saudara-saudara, dia bingung kenapa ini bisa terjadi. 他也是不明白为什么会发生这样的生活， Ini sesuatu hal yang kontradiksi dengan apa yang ia pahami. 所以跟他所了解旧约的教导呢是非常相对的。 Bukankah Taurat Tuhan yang dia pelajari mengatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. 那我们看旧约，他们在律法的教导，义人必定蒙福。 Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. 凡靠近神的人，这个义人他的道路是神所看顾、所祝福、所保护的。 Sebagaimana juga yang dia pahami pada ayat 1, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. 所以第1节这样说：上帝实在恩待以色列那些清心的人。 Di dalam Amsal juga dikatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan pelindungan bagi anak-anak Tuhan. 所以在箴言是说，凡敬畏神的人，神就给他们平稳。 Tetapi semuanya kok kelihatan kebalik. 可是他偏偏眼睛所看到的都是相反的事。 Dia yang sudah dekat dengan Tuhan. 他已经跟神那么亲近了， Dia yang bergaul karib dengan Tuhan. 他每一天就与神有交往的人。 Tetapi kelihatannya setiap hari ada saja persoalan-persoalan yang menekan hidupnya. 可是看起来他每一天都碰到生活上的种种问题。 Di sini Asaf menunjukkan kecemburuannya kepada Tuhan. 所以亚萨在这里就开始对这些恶人心怀不平， Dia memperlihatkan kebingungannya kepada Tuhan. 他就向上帝陈明他不明白的事情。 Asaf mengatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kebujuran orang-orang fasik itu. 第3节，我见恶人和狂傲人享平安，我就心怀不平。 Dia mengatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasah tanganku tanda tak bersalah. 第3节的下半节，我实在突然洁净了我的心，突然洗手表明我无辜。 Ketika aku bermaksud mengetahuinya, itu menjadi kesulitan di mataku. 所以要明白这个真理的时候，这个对我是实在是很困难。 Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk, rasanya aku dungu tak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. 我真的好像畜类在你身边一样，我真的不明白，我的心发酸，我的肺腑被刺。 Dia nggak mengerti, saudara-saudara. 他真的是不了解， Dia mengalami kebingungan dalam hal ini. 所以他在那边非常的不平，心怀不平， Dan cemburu menguasai hatinya. 因为这个心怀不平又掌控了他的心思。 Saudara-saudara, pernahkah engkau mengalami pergumulan yang serupa? 弟兄姐妹们，
你们曾经经历到这样的一个挣扎吗？ Setiap hari engkau berdoa kepada Tuhan. 每一天你都在向神祷告， Setiap hari engkau membaca firman Tuhan. 每一天你都勤读圣经， Engkau sangat giat melayani Tuhan. 你也是侍奉的非常殷勤。 Engkau tidak pernah absen di dalam beribadah kepada 你在 Tuhan. 敬拜当中，你也是没有缺课过。 Engkau tidak pernah stop untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. 你从来不停止把最好的献给上帝。 Engkau sudah memberikan all out, memberikan apapun kepada Tuhan, habis-habisan kepada Tuhan. 你真的是全力以赴的献给上帝。 Tetapi engkau mengalami masalah demi masalah setiap hari. 可是你每一天都遭遇到种种的问题， Engkau bahkan putus asa, saya tidak tahu lagi bagaimana menghadapi masalah ini. 你已经失望透顶了。你说我真的不知道要怎么去处理我的人生问题。 Apalagi di dalam masa pandemi yang serba sulit ini. 更何况我们现在疫情蔓延的时候，我们真的看到处处碰壁。 Tetapi ketika saudara melihat orang-orang lain yang hidupnya biasa-biasa saja. 可是我们又看到别人，他活得很自由自在。 Maksudnya hidup kerohaniannya biasa-biasa saja. 我们也看到他的属灵也是很平平凡凡的一个人， Enggak pernah baca firman Tuhan, jarang datang ke gereja, enggak melayani Tuhan. 也很少看他读圣经，也没有来到教会敬拜，也没有参加侍奉，他活得很平凡。 Atau saudara-saudara melihat orang-orang lain yang di luar Tuhan. 或者你看到不信主的人的生活， Kok hidup mereka selalu mujur, mereka selalu berhasil. 为什么他们天天享福，天天顺利？ Bagaimana hati saudara kepada Tuhan? 那时候你对神的心是怎样的一个心态呢？ Apakah hati kita mengatakan percuma deh saya datang ke gereja, percuma deh giat melayani, percuma deh dekat dengan Tuhan. 你是不是说神啊，我相信你是突然的，我跟着你是没有用了，我这样做下去真的是没有效果的。 Tuh orang-orang Kristen yang biasa-biasa aja lebih sukses kok daripada saya. 你看那些平信徒，他们过得一般的生活，都比我顺利，比我成功。 Saudara-saudara mungkin engkau mengalami kebingungan atau ketidakmengertian sama seperti dengan Yes, Asaf pemazmur ini. 也许你就像亚萨，处在很莫名其妙、很不知所措的时候。 Akan tetapi Mazmur 73 ini saya melihat satu mazmur yang sangat indah saudara. 可是我注意到诗篇73篇也是一个非常美的一个诗篇。 Di satu sisi memperlihatkan tentang kecemburuan, kekecewaan, sakit hati pemazmur kepada Tuhan. 在一方面，我们看到他对神非常的彷徨，觉得很突然，觉得跟随神真的是很乏味。 Tetapi Mazmur 73 juga memperhatikan bagaimana pemazmur ini mengalami kemenangan di dalam Tuhan. 可是我们看到他在挣扎当中，他如何胜过他自己，他已经得胜凯旋了。 Kekecewaan, kecemburuannya tidak lantas dia menjauh daripada Tuhan. 他对神的失望，对神的心怀不平，不让他远离上帝， Tidak membuatnya meninggalkan Tuhan. 不使他放弃了上帝。 Tetapi dia berkomitmen di hadapan Tuhan. 可是他还是在神的面前立志委身。 Tetapi aku tetap dekat denganmu. 然而我要常与你同在。 Kalau kita lihat ayat berikutnya, dia semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan, saudara. 我们看到他继续努力，要走得更紧紧的跟随主。 Saudara, apa yang membuat pemazmurin mengambil keputusan yang elegan ini, saudara? 诗人为什么会做这个优美的决志呢？ Setidak-tidaknya ada 3 hal. 我们可以看到有3方面。 Yang pertama, dia mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. 第一，他在他的人生当中经历到神的出现， Ketika- 神的同在。 Ketika pemazmur sudah berada titik terendah dalam perjalanan imannya. 在他的心性里程走到最低谷的时候， Yang dikatakan oleh pemazmur, sedikit lagi aku terpleset, nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual dan seterusnya. 我对那些狂傲的人，我心怀不平的时候，我走路都我的脚就险些滑跌了。 Beruntung pada saat titik terendah itu dia mengalami satu titik balik. 我们很感恩，因为他走在人生的最低谷的时候，那就是他的转捩点， Dari meragukan Tuhan menjadi dia yakin kepada Tuhan. 让他肯定神的带领。
Dari dia tidak mengerti Tuhan menjadi dia sungguh dapat memahami Tuhan. 以前他是真的不明白为什么会这样的事情， Dari 现在 dia 他明白了。 Dari dia kecewa kepada Tuhan menjadi dia puas kepada Tuhan. 从他失望的，现在对神很满足。 Saudara, kapan titik balik itu terjadi? 这个转捩点是怎么发生的呢？ Ayat 17 dia mengatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. 就是在第17节说，等我进了上帝的圣所，事情就发生了。 Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. 就是等他进了上帝的圣所的时候， Saudara-saudara, di dalam kecemburuannya, dalam kekecewaannya, sakit hati, dia tidak meninggal, dia tidak lantas jauh daripada Tuhan, tapi dia coba untuk datang kepada Tuhan. 就是说，在他很嫉妒这些人的顺畅，在他心怀不明，在他莫名其妙的时候，他选择来神的圣所， Dia datang kembali kepada Tuhan. 他回转来寻求上帝， Dia menemui kembali Tuhan. 他寻找，他得回这一位真神。 Oh, dia mengalami kehadiran Tuhan di dalam hatinya, dalam hidupnya. 他深深经历到神在他的心中出现了， Sehingga dia memahami seperti yang ditulis pada ayat 1 itu. 所以他就经历到好像第1节这样子的一个经文的生活经历， Tuhan tetap baik bagi orang yang bersih hatinya dan tulus hatinya. 就是他用这个开始，就说上帝实在恩待以色列那些清心的人。 Saudara-saudara, pada ayat 24 dia juga mengatakan, dengan nasihatmu, dengan firmanmu engkau menuntun aku dan engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. 24节他说：“你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里。” Saudara-saudara, dia kembali kepada Tuhan. 我们回到神的面前， Dia kembali mengalami kehadiran Tuhan. 他回到神向他出现的那个经历。 Mungkin engkau pada saat ini berada pada titik terendah di dalam perjalanan imanmu. 今天是不是你的信心旅程中走在最低谷的时候？ Mungkin engkau pada saat ini kecewa, marah, sakit hati, dan meragukan akan kasih Tuhan. 是不是你这个时候对神非常的失望，你对神非常的愤怒，你对神非常痛心， Atau engkau pada saat ini sudah apatis dengan Tuhan. 或者你对神很不理睬了，不想了， Engkau sudah masa bodoh, engkau sudah suam-suam kuku di hadapan Tuhan. 你觉得神是怎么样对我是无所谓了。 Mari kita datang ke Maha Kudus Tuhan. 来吧，我们靠近他的圣宝座。 Kembali alami Dia di dalam hidupmu, saudara. 我们的人生中，我们再一次的经历到神。 Engkau pernah jatuh cinta kepada Tuhan. 你曾经有初恋的爱神的那个起初爱心， Ingat kasih mula-mula itu di dalam hidupmu, saudara. 记得你生命中曾经有过的起初的爱心， Sehingga kau akan mengalami seperti yang dialami oleh pemazmur. Kau akan balik kembali, dekat lagi kepada Tuhan, semakin erat dengan Tuhan. 所以你就要效法这个世人，他想起的时候，他就回转，就来亲近神，让神出现在他的生命里面。 Hal yang kedua, fokuslah pada Tuhan, bukan pada masalah. 第二呢，我们就是要把我们的专注点专注在神，不是在事情上。 Saudara-saudara, pemazmur mengatakan, sepanjang hari aku kena tulah dan aku kena hukum. 第14节，他是这样说的：因为我终日遭灾难，每早晨受惩治。 Ini menyiratkan bahwa pemazmur menghadapi berbagai macam masalah yang bertubi-tubi harus dialami. 就是说，他终日的话是每一天没完没了的碰到种种难题。 Dia seperti orang yang terkena tulah, yang terkena hukuman daripada Tuhan. 他遭灾难，好像遭瘟疫，好像被神咒诅惩罚。 Memang tidak dijelaskan pergumulan apa yang sedang dia alami. 虽然我们不知道到那时候他遭遇的情况是怎样的情 Tetapi dia 况， mengalami satu titik di mana kayaknya sepertinya saya sedang mengalami hukuman Tuhan, murka Tuhan. 他感受到的就是好像整天我在神的愤怒、神的惩罚之下。 Saudara-saudara, dia hampir salah fokus. 他的焦点几乎都要转移了。
Seperti yang dia katakan, nyaris aku terpreset dan kegelincir. 他还说他的脚险些就要滑跌了， Karena fokus hidupnya sudah beralih daripada Tuhan kepada persoalan-persoalan yang sedang menekan hidupnya. 因为他碰到人生的问题，把他的焦点转移了。 Fokus hidupnya sudah beralih kepada orang-orang lain yang mendapatkan berkat, yang mendapatkan keberhasilan. 他专注神的焦点转移到这些人为什么做事非常昌盛、非常蒙福。 Saudara-saudara, tetapi ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan, 就是在第17节告诉我们，当他进了上帝的圣所的时候， fokus hidupnya berubah. 他的专注就开始改变过 Dia 来， kembali kepada Tuhan. 在专注于上帝， Fokusnya tetap kembali kepada Tuhan. 他的专注就是归到神的面前。 Saudara-saudara, apakah fokus hidup kita masih tetap melekat kepada Tuhan? 今天我请问大家，你的专注点是不是还是定睛仰望上帝呢？ Ataukah fokus hidupmu saat ini sudah terletak di dalam materi kekayaan yang kau miliki? 是不是你现在已经重视那些物质上的享受？ Ataukah fokus hidupmu sudah terletak kepada sakit penyakit, pada persoalan permasalahan yang sedang kau hadapi? 是不是你现在专注在我为什么生病，我为什么也碰到这个问题？这些问题已经把你的专注点抓过来了。 Ataukah fokus hidupmu pada saat ini menyaksikan saudaramu, kakak atau adik kandungmu, teman-temanmu, sahabatmu yang lebih berhasil daripada engkau? 是不是今天你看到的你兄弟或者姐妹，他们你的好朋友也好，他们事事都比你强盛，比你丰富。 Mari kita kembali fokus kepada Tuhan. 来吧，把这些专注点再一次转为 Yuk kita 向主。 kembali fokus kepada Tuhan. 我们把焦点放在主的身上。 Saudara-saudara, sebagaimana yang diucapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. 就像诗人在诗篇121篇第1节、第2节这样告诉我们： Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 诗篇121篇第1节、第2节，我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助是从造天地的耶和华而来。 Ketika pemazmur yang menulis Mazmur 121 ini sedang berjalan ke bait suci Allah, ketika dia sedang melakukan perjalanan rohani. 诗人他是在朝圣前往西安山神的圣山的时候写了这个诗歌， Dia mengarahkan pandangannya ke gunung-gunung. 所以他把他的眼光举目观看这些环山， Ada apa di gunung-gunung itu, saudara? 环绕这个西安的圣山有什么呢？ Di sana ada binatang buas, di sana ada perampok, di situ ada masalah yang besar. 那边有野兽，那边有强盗，那边有种种的问题逼害。 Di sana juga ada mesbah-mesbah, tempat orang-orang mempersembahkan berhala-berhalanya. 还有那些敬拜偶像的这些祭坛在， Tetapi dia memiliki satu keyakinan bahwa pertolongan dia datangnya daripada Tuhan. 可是他从这个山之上，他就看到我的帮助是从造天地的耶和华而 Dia 来。 melihat masalah yang ada di depan, 他看到问题的前面， tetapi hatinya fokus kepada Tuhan. 那边他专注在神的身上， Sumber dari segala berkat dan pertolongan bagi 因 dirinya. 为造天地的神是他得到福分的源头。 Yang terakhir, saudara-saudara, untuk semakin erat dengan Tuhan, mari kita percaya Tuhan sepenuhnya. 我们第三，我们要完完全全的信靠上帝。 Saudara-saudara, pemazmur mengenal Allah sebagai Allah yang baik. 世人认识神是恩待人的一个善良的神， Allah yang memegang tangannya. 是神牵引我们的手的神， Allah yang menuntun hidupnya. 神引领他生命的神， Allah yang mampu mengangkatnya kepada kemuliaan. 神能够把他接到荣耀的地位的神， Allah yang melindunginya. 神是保护他的神， Allah yang menjadi bagiannya, yaitu bagian yang tidak terpisah dalam kehidupannya. 神是他的福分，是跟他分不开的。 Saudara-saudara, hampir saja persoalan hidupnya mengaburkan pengenalannya akan Tuhan. 我
每一个人都会碰到世俗的种种问题，让我们对神的专注点开始渺茫。 Hampir saja dia tidak melihat kebaikan Tuhan oleh karena sakit hatinya, kekecewaannya, kecemburuannya. 他因为对神非常的失望，对神的非常嫉妒，非常痛心，几乎让他的视野已经渺茫了。 Tetapi pengalaman bersama Tuhan dan Khusus. memfokuskan hidup kepada Tuhan membuat dia sungguh-sungguh mempercayai kembali Tuhan. 可是他回头，他要与神更紧紧的跟随神，他就感受到神的出现，他就感受到神的同在。 Dia mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan. 他是完完全全信靠上帝。 Saudara-saudara, klimaks dari pergumulan pemazmur ini ada pada ayat 25 sampai dengan 28. 然后这个诗人他跟神一个非常挣扎的经历了以后，他的重点就是在第25节到28节。 Ia mengatakan, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. 除你以外，在天上我还有谁呢？ Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. 虽然我的肉体和我的心肠衰残，但是神是我的力量，是我的盼望，是我的福分，直到永远。 Tetapi aku suka dekat pada Allah. 然而我要亲近神， Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah, 我的避难所就是在神里面， supaya dapat menceritakan segala 好让 pekerjaan. 我能够诉说神一切的作为。 Mari saudara-saudara, percayakanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. 来吧，弟兄姐妹，把你的生命信托在神的恩手当中。 Jangan sebagian-sebagian saudara, percayakan sepenuhnya. 你不要分段的某些事情你要信托，你要完完全全的信托。 Karena Allah sanggup untuk menolong dan melindungimu. 因为神他必定能够帮助你。 Pemazmur menyadari bahwa persoalan-persoalan yang ia alami saat ini 这个诗人感受到当时他所遭遇的种种压心头的事， itu hanyalah persoalan pergumulan yang sementara saja di bumi ini. 他知道这个活在世上是只战只轻的事情。 Tapi Tuhan memperlihatkan bagaimana akhir daripada hidup orang-orang fasik. 可是神给他看到恶人的生活结局是什么？ Mereka akan mengalami kesusahan, penderitaan selama-lamanya dan selama-lamanya. 他们必死亡，他们必受惩罚，他们会跟神远离，永永远远的隔绝。 Ketika engkau memiliki masalah, 当你遇上问题的时候， datanglah kepada Yesus yang mengatakan, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. 你就来回应耶稣的呼召，呼唤你烦劳苦担重担的人， Aku 可 akan 以到我这里来， Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 我就使你得到安息。 Saudara-saudara, Tuhan Yesus pun pernah mengalami penderitaan, bahkan penyaliban. 弟兄姐妹们，主耶稣也一样遭遇到人生的苦难，而且比我们100倍多的苦难。 Di Getsemani bahkan Tuhan Yesus pernah mengatakan, Tuhan, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. 在客西马尼园，他在挣扎当中对上帝、对他的阿爸父呼就说：“父啊，若是可行，让这杯离开我。” Di dalam kemanusiaannya, ketika dia ada di atas kayu salib, dia berkata, ya Bapa, dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 在成为人性的耶稣，当他挂在十字架上的时候，他也是一样的呼喊说：“我的神，我的神，为什么离弃我？” Tuhan Yesus pernah mengalami penderitaan sama seperti kita mengalami penderitaan dan kesusahan. 耶稣也同样的跟你跟我一样的，不例外，经历到人生的问题苦 Di 难。 dalam kemanusiaannya, Tuhan Yesus pernah mengatakan, ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? 在他人性的生活当中，他也是曾经发出这个问号：“我的神，我的神，为什么离弃我？” Tetapi Tuhan Yesus tetap percaya sepenuhnya kepada Bapa. 可是耶稣是完完全全的信靠上帝。 Di Taman Getsemani itu dia berkata, jangan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu lah yang jadi. 在客西马尼园，他得胜的一个宣告说：“然而，
不是照我的意思， Dan di 乃 atas 是 kayu 照你 salib 的意 itu 思。 Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. 所以在十字架上，他最后讲说：“父啊，我把我的灵交在你的手中。” Mari kita belajar dari Yesus. 我们一起来学习主耶稣， Percayakanlah sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan. 把你的人生完完全全的信托在神的手中， Dan Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. 神就会让你的生活得到重整过来， Tuhan akan menolong dan melindungi engkau. 神必定帮助你、保护你。 Kiranya kita menjadi orang-orang yang semakin dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. 但愿我们每一个人的人生旅途当中，越走越紧紧的靠近神。 Alamilah Tuhan setiap hari dalam hidupmu. 你每一天要经历到神的出现、神的同在， Fokuslah senantiasa kepada Dia. 你要把你的专注点专注在神的身上， Percaya Dia sepenuhnya di dalam hatimu dan dalam hidupmu. 你要完完全全的信靠、专注、仰望他。 Tuhan memberkati kita. 愿上帝赐福我们每个人。 Amin. 阿门。 Silakan Bu Widya untuk pimpin dalam doa. 我们一起祷告。Ya Allah Bapa kami yang di surga, sungguh Tuhan kami menghadapi permasalahan yang secara manusia kami tidak sanggup mengerti, kami bahkan tidak sanggup menanggungnya. Tetapi Tuhan, Engkau sudah berjanji kepada kami semuanya sebagai anak-anak Tuhan, ada kuasa yang Tuhan berikan, ada penyertaan yang Tuhan berikan. Tuhan akan menyertai sampai pada kesudahannya. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Biar hari ini Tuhan, kami sekali lagi melihat ke dalam diri kami, di mana kami masih mempertahankan dengan kekuatan kami, di mana kami masih mempertahankan dengan perjuangan hidup mati kami, yang belum kami lepas tangan, yang belum kami serahkan sepenuhnya dengan iman kepada pimpinan-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, setiap orang yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu bekerja dengan luar biasa, mengubah hidup kami, memberikan kami hidup yang sudah ditransformasikan oleh Roh Kudus. Sehingga langkah demi langkah ke depan, kami melangkah dengan fokus pada Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, dan juga berserah penuh pada agenda yang Tuhan berikan. Tuhan juga kami memohon urapan-Mu juga untuk Bosu John Lee, supaya dia semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan dengan lebih mengherankan lagi. Firman yang disampaikan seperti pedang bermata dua yang lebih tajam lagi untuk menginsafkan kami akan pesan Tuhan dan juga akan dosa-dosa, kelemahan-kelemahan kami, kebenaran-kebenaran dan juga penghakiman Tuhan, karena Roh Tuhan yang bekerja dalam setiap firman yang disampaikan sehingga kami diinsafkan dan kami bertobat. Inilah seru doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.